Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu lagi kita di dalam kuliah online kita berkaitan dengan fundamental organization modeling. Masih lagi memperkatakan tentang tajuk ini, di mana saya harap para pelajar masih lagi setia, masih lagi berminat, masih lagi ceria, masih lagi bersemangat untuk mengikuti kursus online ini. Di mana saya dipahamkan kursus secara online ini akan mengambil masa sehingga 13 minggu. Okay? Jadi para pelajar saya harap kekal fokus, kekal bersemangat untuk memastikan apa-apa yang kita kongsikan di sini dapat diserap dengan semaksimum yang mungkin. Okay, kita masih lagi meneruskan perbincangan kita, kuliah kita dengan tajuk LA yang kedua, tentukan kesesuaian mesin pengancaran suntikan, di mana untuk video penerangan kali ini adalah merupakan sambungan ataupun video kedua yang di dalam subtopik ataupun di dalam task yang sama. Jadi untuk task yang pertama, spesifikasi mesin pengancaran suntikan, saya dah jalankan di dalam video penerangan yang pertama. Ini adalah video penerangan yang kedua, iaitu berkaitan dengan kaedah pengiraan beberapa item penting dalam proses injection molding. Okey, tajuk ini sebenarnya adalah tajuk yang menarik untuk kita bincangkan, dan saya lihat pelajar-pelajar yang terdahulu, iaitu senior-senior pada pelajar-pelajar baru ni, okey, mereka sangat berminat dengan kaedah, bila kita perkenalkan dengan kaedah pengiraan beberapa item yang penting dalam proses injection molding. Jadi saya juga berharap agar para pelajar baru ini juga sama juga mempunyai minat yang mendalam terhadap pengiraan ini. Jadi ini penting, sebab dengan minat sajalah, okay, kita dapat melalui ataupun kita dapat lebih memahami kaedah pengiraan ini dengan lebih tepat, lebih cepat, ya. Jadi mana-mana yang agak perlahan dalam masalah pengiraan ini diharapkan akan berusaha untuk mengatasi masalah tersebut. Okey, dalam tajuk ataupun dalam task kaedah pengiraan beberapa item penting dalam proses injection molding ini, saya akan bincangkan berkaitan dengan pengiraan yang basic saja, pengiraan yang asas, di mana kalau dalam injection molding proses ini terdapat begitu banyak pengiraan yang perlu kita fahami. Tetapi untuk kuliah untuk hari ini, saya cuma akan kongsikan berkaitan dengan basic calculation ataupun pengiraan asas sahaja, di mana di sini saya bagikan kepada 3 komponen asas, iaitu mold, mesin dan juga material. Okey, di mana untuk mesin saya pecahkan lagi kepada 2, iaitu pengiraan yang melibatkan unit suntikan dan juga pengiraan yang melibatkan unit pengapitan. Okey, kita akan teliti ataupun perhatikan kaedah-kaedah pengiraan ini satu persatu. Okey, kaedah pengiraan yang pertama yang saya akan bincangkan di sini adalah berkaitan dengan kaedah pengiraan berkaitan dengan material. Okey, terdapat di sini, kalau ikut pecahan yang saya buat di sini, terdapat 3 pengiraan yang khusus untuk material, pengiraan asas berkaitan dengan material. Jadi sebelum kita buat pengiraan untuk setiap satu kaedah ni, terlebih dahulu kita lihat dulu perkongsian maklumat yang ada di sebelah kanan slide ini. Okey, di mana apa yang ada di sini, yang pertama tu adalah product specification, di mana data-data yang ada di sini. Begitu juga dengan pre-drying temperature ni, okey, jadual pengeringan material ni, dan juga sedikit detail berkaitan dengan pengeluaran. Kita boleh gunakan maklumat-maklumat yang terdapat di dalam ketiga-tiga perkongsian ini untuk kita buat pengiraan.
Okey, jadi tanpa membazir masa, kita pergi pada satu persatu. Untuk pengiraan yang pertama adalah jumlah penggunaan material, iaitu untuk melengkapkan pesanan daripada pelanggan kita. Okey, apabila kita menerima pesanan daripada pelanggan, so tentu kita akan dapat maklumat yang terutama berkaitan dengan jumlah production yang kita perlukan. Okey, dalam production detail ni ada disebut quantity order di sini adalah 10,000 shot ataupun 10,000 set. Okey, oleh kerana acuan ni adalah dikira dalam bentuk set, yang bermaksud kesemua produk yang ada ni, tiga produk yang ada sini dikira sebagai satu set. Jadi secara mudah kita boleh katakan 10,000 set itu adalah bersamaan dengan 10,000 shot. Okey, berbalik pada pengiraan kita. Okey, kita dah tahu jumlah order yang kita dapat daripada customer adalah 10,000 set. Okey, jadi jumlah pengeluaran yang kita perlu jalankan adalah 10,000 shot. 10,000 kali gitaran proses injection kena berjalan untuk hasilkan 10,000 set produk yang diperlukan oleh pelanggan. Jadi di sini 10,000 shot kita darab dengan satu shot 60 gram. Di sini ada dinyatakan shot weight ataupun berat satu shot, iaitu produk termasuk dengan sistem runner adalah 60 gram. Jadi apabila kita darabkan shot dengan shot weight di sini, kita akan dapat jumlah material yang kita perlukan untuk menghasilkan 10,000 set produk yang dilanggan oleh pelanggan kita, customer kita. Jadi kat sini setelah kita buat pengiraan, kita dapati bahawa kita dapat 600,000 gram material yang perlu kita gunakan. Bila kita tukar pada unit kilogram, kita dapat adalah 600 kilogram material yang kita perlu adakan bagi menghasilkan produk yang diminta oleh pelanggan. Okey, bagi pengiraan yang kedua, iaitu jumlah minimum material dalam hopper dryer, iaitu yang kat sini dinyatakan adalah material PC. Okey, ini sebenarnya penting untuk kita faham, untuk kita buat pengiraan dengan betul, supaya apabila kita buat proses pengeringan material PC itu sendiri, tempoh masa yang kita gunakan itu adalah mematuhi standard yang telah ditetapkan. Okey, di dalam perkongsian di sini, maklumat yang dipaparkan kat sini untuk material PC. Okey, untuk material PC di sini tempoh masa pengeringan adalah antara 4 hingga 6 jam. Okey, jadi ini bermaksud bahawa material PC kita perlu keringkan sekurang-kurangnya 4 jam sebelum kita gunakan material tersebut untuk menghasilkan produk plastik. Sekiranya tempoh masa pengeringan itu kurang daripada minimum limit yang telah ditetapkan, apa akan berlaku adalah mungkin akan terbentuklah ataupun akan terjadilah defect pada produk seperti bubble, silver streak, white mark dan sebagainya. Ini antara masalah-masalah kecacatan produk yang disebabkan oleh lembapan di dalam material tersebut. Okay, jadi di sini kita perlu membuat pengiraan supaya kita nak memastikan bahawa material yang di dalam hopper semasa proses berjalan, mencukupi tempoh keperluan, tempoh minimum. Kalau untuk PC ni adalah tempoh minimumnya adalah 4 jam. Jadi untuk PC di sini minimum drying time adalah 4 jam. Jadi bagi memastikan minimum material tersebut, kuantiti untuk 4 jam mesti berada di dalam hopper setiap masa sekurang-kurangnya. Jadi kita nak tentukan berapa jumlah material yang perlu ada dalam hopper tersebut. Okey, pergi kepada pengiraan. Kita di mana kita tukar dulu unit jam ni kepada unit second lah, sebab nanti kita senang buat pengiraan lah. Okay, jadi 4 jam kita darab dengan 3,600 second. 3,600 second ni adalah nilai
ataupun jumlah second ataupun jumlah saat yang terdapat di dalam 1 jam. Jadi bila kita darab dengan 4 jam, kita dapat 14,400 second. Itu bersamaan dengan 4 jam. Jadi setiap kali penghasilan produk, tempoh masa yang diambil adalah kalau mengikut daripada cycle time di sini adalah 45 second. Jadi satu shot mengambil masa 45 second. Jadi apabila kita bahagikan jumlah minimum material yang perlu ada di dalam barrel, iaitu 4 jam bersamaan dengan 14,400 second, kita bahagikan yang jumlah satu shot cycle time, kita dapati bahawa jumlah shot yang kita boleh buat dalam tempoh 4 jam tu adalah 320 shot. Jadi apa yang penting di sini, kita tahu jumlah material yang kita pakai untuk 320 shot ni yang menempati masa 4 jam. Maksud di sini adalah selama tempoh operasi 4 jam, sejumlah 320 shot kita boleh lakukan. Mana dengan jumlah tersebut kita boleh darab dengan jumlah shot weight, kita dapat 19.2 kg. Bermaksud di sini adalah sepanjang tempoh 4 jam operasi, material yang kita boleh habiskan dalam masa 4 jam tersebut adalah 19.2 kg. Jadi apa yang penting di sini adalah kita kena pastikan material sepanjang masa perlu berada di dalam hopper sekurang-kurangnya 19.2 kg sepanjang masa. Ini adalah untuk memastikan bahawa tempoh masa pengeringan material tersebut mencukupi sebelum material tersebut masuk ke dalam barrel melalui tekak suapan. Okey, seterusnya kita pergi pada pengiraan yang ketiga berkaitan dengan material, iaitu jumlah master batch yang kita perlu pakai. Okey, material kita kebiasaannya material virgin yang kita dapat daripada supplier biasanya datang dalam bentuk warna, dalam warna natural color ataupun warna putih. Jadi untuk menghasilkan warna-warna yang berbeza mengikut kehendak pelanggan, kita perlu menambahkan master batch pada material virgin tersebut. Okay, jadi di sini kita perlu buat pengiraan untuk memastikan keseragaman dalam tahap warna yang kita kenali oleh customer tersebutlah. Okey, sebagai contoh di sini master batch yang kita perlukan kat sini mengikut catatan yang dibuat, master batch yang kita perlu tambahkan ke dalam material virgin asal adalah warna merah 0.3%. Okey. Jadi dalam material tersebut kita kena tambahkan sejumlah master batch untuk menjadikan dia berwarna merah tadi. Jadi kembali kepada jumlah permintaan yang dibuat oleh customer, kita perlu mengirakan jumlah keseluruhan bahan plastik itu sendiri sebelum kita kira master batch. Jadi daripada pengiraan tadi kita dapat di sini 600 kg daripada pengiraan asal kita. Jadi 600 kg di sini kita akan darab dengan 0.3%. Okey, mana datang 0.3% ini? 0.3% ini adalah spek ataupun spesifikasi yang telah ditetapkan oleh customer, iaitu master batch kalau merah 0.3%. Sama ada warna ni ditetapkan oleh customer ataupun pihak pengurusan syarikat kita. Jadi kita perlu patuhilah mengikut apa yang disarankan di situ. Jadi sekali lagi, jumlah material yang kita dapat 600 gram, kita darab dengan 0.3%, kita dapat 1.8 kg. Bermaksud di sini setiap 600 kg material yang kita gunakan untuk menghasilkan sejumlah pesanan daripada pelanggan tersebut, kita perlu menambah 1.8 kg master batch dan kita campurkan bersama-sama dalam master batch dalam material virgin tersebut untuk menghasilkan warna yang dikehendaki oleh pelanggan.
Okey, seterusnya kita lihat pula berkaitan dengan acuan, di mana untuk acuan ni kita ada 3 juga pengiraan yang berkaitan dengan acuan. Okey, di mana di sini yang pertamanya adalah berkaitan dengan mole clamping force ataupun daya pengapitan untuk acuan kita pasang. Okey, setiap acuan yang mempunyai saiz yang berbeza memerlukan clamping force yang berbeza. Jadi untuk menentukan clamping force tersebut, kita perlu membuat pengiraan mengikut formula yang telah ditetapkan lah. Okey, berdasarkan daripada formula yang ada, kita tetapkan di sini bahawa untuk membuat pengiraan clamping force bagi acuan, formula yang kita pakai adalah F sama dengan PA. Ini bermaksud clamping force adalah bersamaan dengan P itu adalah specific pressure, iaitu berhubung rapat dengan kelikatan material ataupun jenis material yang kita gunakan, manakala E pula adalah projection area, itu adalah luas produk yang kita akan hasilkan. Okay, kita tengok dengan lebih detail lagi, lebih jelas lagi. Specific pressure seperti mana yang dikongsikan di sini, maklumat yang ada di sini untuk material PC. Untuk material PC yang kita gunakan tadi, okay, dalam pengiraan yang sebelum ini, okay, kita gunakan material PC. Okay, kita teruskan dengan material PC, okay, di mana material PC adalah mempunyai high viscosity, kelikatan yang tinggi. Jadi specific pressure untuk material PC adalah antara 400 hingga 500 kg per cm2. Okay. Jadi di sini kita gunakan specific pressure untuk material PC adalah 400 kg force per cm2. Ini nilai minimum yang kita perlukan, clamping force minimum yang kita perlukan. Okay. Jadi kita darab dengan projection area. Okay, projection area ni apa dia sebenarnya? Projection area ini adalah luas produk di mana bila kita lihat setentang dengan arah injection. Ini adalah arah injection pada bahagian kiri, dan apabila kita lihat daripada bahagian setentang dengan arah injection, bahagian yang kita nampak bahagian sini, bahagian runner, dan juga bahagian satu lagi cavity yang kedua, bahagian sprue ini tak terlihat, terlindung. Okay, jadi projection area adalah apa yang kita nampak saja, iaitu bahagian cavity pertama dan cavity kedua dan sedikit bahagian runner. Yang ini kita boleh abaikan dari segi saiznya kerana ia kecil saja, bahagian yang kecil saja. Jadi apabila kita buat pengiraan, okay, 400 kg force per cm2 kita darab dengan 2 kali 3.142 kali 10 kali 10. Ini adalah luas bagi produk berbentuk bulat, dengan formula yang kita pakai adalah pi kali J kuasa 2, pi J kuasa 2. Okay, pi ini adalah nilai 3.142. Okay, 3.142 kita darab dengan jejari adalah 10, di mana dikongsikan kat sini adalah jumlah nilai dia kat sini adalah diameter bagi produk di sini adalah 20 mm, 20 cm. Okay, jadi jejari dia adalah 10. Jadi 10 kali dengan 10 J kuasa 2. Jadi apa pula nilai 2 di depan ni? Okay, nilai 2 di depan ni adalah mewakili dua cavity yang sama lah. Okay, cavity pertama dan cavity kedua yang mempunyai luas yang sama. Jadi kita darab dengan 2. Okay, jadi pengiraan yang berikutnya 400 kg per cm2 darab dengan 2 kali 314.2 cm2, kita dapati 251,360 kg force untuk acuan tersebut lah. Jadi apabila kita tukarkan kepada unit ton, kita bagi dengan nilai 1000, kerana 1000 kg force bersama dengan 1 ton. Jadi bila kita bagi dengan 1000, kita dapat 251.36 ton untuk keperluan acuan ini. Jadi clamping force yang bersesuaian dengan acuan ini adalah 251.360.
Jadi apabila kita buat pemilihan mesin, mestilah kita menggunakan mesin yang mempunyai kekuatan clamping maksimum melebihi daripada nilai clamping force yang diperlukan oleh acuan tersebut. Okey, seterusnya untuk pengiraan yang kedua adalah anggaran berat acuan. Okey, di mana untuk anggaran berat acuan ini juga pentinglah, untuk utamanya ketika kita membuat pemasangan acuan, mold installation, okey, ataupun mold mounting. Okey, semasa kita buat pemasangan acuan, sebelum kita mengangkat acuan untuk dipasang pada mesin, kita perlu tentukan dulu estimate, okey, mold weight ataupun anggaran berat acuan. Ini adalah penting adalah untuk menyesuaikan dengan kemampuan chain block kita ataupun crane yang kita gunakan di sini. Okey, chain block kita di sini ada nilai chain hoist di sini ada nilai kekuatan pengangkatannya. Biasanya ada ditulis di sini sama ada 1 tan, setengah tan, 2 tan dan sebagainya. Jadi sebagai contoh, acuan crane kita ni, chain hoist kita ni berkemampuan untuk mengangkat acuan sehingga 1 tan. Okey. Jadi ini adalah panduan kita. Kita kena sesuaikan dengan kemampuan chain block kita. Jadi pengiraan yang terlibat di sini adalah anggaran berat acuan. Kita tak perlu nak menimbang acuan tersebut. Memadai sekadar kita buat pengiraan secara kasar. Okay. Jadi berat acuan di sini bersamaan dengan formula isi padu kali dengan ketepatan bahan. Jadi isi padu, di mana kita nak dapatkan isi padu? Isi padu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Berdasarkan kepada acuan yang kita kongsikan di sini, kita boleh dapatkan nilai panjang, lebar dan tinggi. Jadi kita darab dengan ketepatan bahan 0.008 kg per cm3. Okay, ini ketepatan bahan bagi sejenis bahan logam yang kita sering gunakan dalam pembuatan acuan. Okay, bahan ini kita namakan sebagai beryllium copper. Okay, beryllium copper ni adalah antara logam yang dipilih terutama sekali untuk menghasilkan bahagian insert di dalam acuan. Jadi berbalik pada pengiraan kita, okay, panjang kali lebar kali tinggi 50 cm kali 50 cm kali 40 cm berdasarkan pada acuan yang dikongsikan dengan kita, maklumat acuan. Okey, kita darab dengan 0.008 kg cm3. Kita dapat 100,000 cm3 darab dengan 0.008 kg per cm3. Okey, jadi kita dapat kesimpulannya berat acuan tersebut adalah dalam lingkungan 800 kg. Jadi oleh kerana berat acuan 800 kg sebenarnya 800 kg, kita bandingkan dengan chain hoist, kemampuan chain hoist kita, okey, ataupun chain block kita ni, okey, yang mempunyai kemampuan hingga 1 tan. Jadi kita boleh simpulkan bahawa chain block kita ni kita boleh gunakan untuk mengangkat acuan tadi, sebab berat acuan cuma 800 kg dan kemampuan chain block ni sehingga 1000 kg, 1 tan. Ya. Okey, seterusnya pengiraan yang ketiga melibatkan acuan adalah mole open optimum, iaitu jarak bukaan acuan yang paling sesuai sekali. Okey, yang ini agak mudah pengiraannya, straightforward saja, iaitu formula yang kita pakai adalah panjang sprue, okey, tambah dengan 2 kali ketebalan produk. Okey, panjang sprue di sini ini adalah sprue, panjangnya dinyatakan di sini adalah 80 mm, dan ketebalan produk 2 kali ketebalan produk. Produk pertama, produk kedua. Bukan 2 produk sebenarnya, 1 produk, tapi untuk di sini saya nak tunjukkan ketebalan produk sampai di mana. Okey, jadi saya letakkan 2 produk di situ. Yang ini memakan jarak lebih kurang 60 mm. Okey. Jadi oleh kerana itu kita campur jumlah panjang sprue dengan 2 kali ketebalan produk, kita dapati 80 mm tambah dengan 60 mm. Jadi nilai mole open optimum yang sesuai untuk mole ini adalah 140 mm.
Ini penting untuk memastikan bahawa sekiranya terlalu kecil, kurang daripada mole open optimum, dibimbangi apabila kita buat proses ejection, proses lentingan produk tersebut, kita takut bahawa nanti produk yang kita tolak keluar tu akan tersangkut di dalam acuan. Okey, pengiraan yang seterusnya ini berkaitan pula dengan mesin, iaitu bahagian clamping unit. Mana pada bahagian clamping unit ini terdapat satu pengiraan yang khusus biasa kita lakukan di sini, iaitu space between tie bar, atau jarak di antara tie bar. Kalau ikut gambaran yang diberi di sini, yang bertanda bulat ni adalah tie bar. Gambaran tie bar ini kereta rentas lah. Sebenarnya kereta rentas yang menggambarkan kedudukan acuan dan kedudukan tie bar. Kat sini adalah platen mesin. Okey. Jadi secara dasarnya, okey, mengikut peraturannya, okey, jarak ataupun space between tie bar yang sepatutnya bagi acuan kita adalah berada di antara 66% sehingga 88%. Ini penting untuk kita fahami, dan sekiranya kita menggunakan acuan yang terlalu kecil, mengambil percentage ataupun peratusan yang kecil, okay, mungkin di bawah 30%, okay. Jadi ini akan mengakibatkan masalah pada platen mesin kita, di mana kita sebut sebagai flatten deflection. Itu adalah salah satu lagi kecacatan yang berlaku kepada platen mesin kita. Ini amat penting kita fahami cara pengiraan space between tie bar ni. Jadi kita lihat di sini dari segi pengiraan, apa yang kita buat adalah di sini formula dia adalah add mole bagi dengan add platen. Add ni adalah paksi add di sini, paksi Y adalah paksi menegak. Okey, paksi add melintang, paksi Y adalah menegak. Ini untuk platen space between tie bar, platen di antara tie bar, jarak platen di antara tie bar. Dan ini pula adalah mole. Okey, mole seeloknya boleh merangkumi lebih kurang 2/3 daripada saiz space between tie bar bagi platen. Okey, jadi kita kembali kepada pengiraan. Add mole bagi dengan add platen darab dengan 100%. Kita dapati daripada pengungsian. Okey, add mole yang ada di sini adalah 150 mm, dan add platen kita dapati di sini adalah 200. Okey, jadi kita bahagikan 150 dengan 200 kali dengan 100, jadi kita dapat 75%. Okey, satu lagi kita boleh buat adalah dalam direction Y, dalam paksi Y, iaitu Y mole bagi dengan Y platen, kita darab juga dengan 100%. Jadi nilai yang kita dapat 130 acuan dan juga 200 bagi platen. Jadi apabila kita bahagikan 130 bagi 200 kali dengan 100%, kita dapat 65%. Okey. Okey, jadi secara kesimpulannya kita boleh katakan acuan kita ni berada lebih kurang di dalam lingkungan yang disarankan, iaitu dalam lingkungan 65% sehingga 75%. Jadi acuan kita ini sesuai untuk kita gunakan pada mesin yang mempunyai spesifikasi yang seperti mana yang telah dikongsikan di sini. Okey. Okey, berbalik pada pengiraan seterusnya. Kali ini kita akan cuba bincangkan pula berkaitan dengan pengiraan yang melibatkan injection unit. Okey, di mana dalam injection unit ini terdapat sebenarnya banyak pengiraan. Okey, banyak pengiraan yang melibatkan injection unit. Jadi kat sini saya cuba kongsi sebanyak yang mungkin yang bersesuaian secara basic, secara asas. Okey, yang pertama di sini adalah material resident time ataupun residential time. Tempoh masa, iaitu maksudnya di sini adalah tempoh masa material dikira daripada
masuk melalui tekak suapan di sini sehingga dia bergerak masuk ke dalam acuan. Jadi tempoh masa sebiji material itu, sebutir material itu bergerak daripada feed road ke dalam acuan. Masa yang diambil itu dikira sebagai material residential time. Tempoh masa pengaliran ataupun pergerakan butiran material daripada feed road ke dalam acuan. Jadi kat sini ada beberapa perkongsian maklumat sebelum pengiraan kita buat. Yang pertama di sini adalah berkaitan production detail. Yang kedua di sini adalah spec machine specification. Dan yang ketiga di sini pula adalah berkaitan dengan density value pada leburan. Okey. Jadi ketiga-tiga maklumat yang diberikan ni kita boleh gunakan untuk buat pengiraan. Okey, terus berbalik pada pengiraan kita, material resident time. Kita kena tentukan dulu jumlah material dalam maximum shot volume ataupun jumlah material yang kita boleh dapati sekiranya kita membuat pengambilan material sehingga ke tahap maksimum. Okey, pergerakan skru daripada kedudukan zero di hadapan sehingga ke titik akhir ke belakang di dalam barrier tersebut, itu adalah pengambilan material maksimum. Jadi kita kena tahu dulu jumlah berat ataupun jumlah isi padu material yang kita boleh dapat secara maksimum di sini. Okey, kat sini balik pada pengiraan maximum shot volume, kita akan bagi dengan shot weight untuk menentukan berat material lah. Okey, untuk menentukan berat material yang kita nak kira tersebut lah. Okey, shot volume bagi maksimum 200 cm padu. Okey, 200 cm padu kita darab dengan density material tersebut 1.08, jadi kita dapat berat maksimum pengambilan material. 200 ni datang daripada spec machine. Kita boleh dapatkan daripada spec machine yang khusus lah. Yang ini sebagai contoh saya ambil khusus adalah untuk 200 cm padu. Okey, untuk shot volume. Jadi kita hitung pula bilangan shot yang kita perlu buat untuk menghabiskan 216 gram maksimum material di dalam barrel tersebut. Ini untuk memastikan tempoh masa pergerakan material itu. Jadi apabila kita bahagikan 216 gram kepada 20 gram, 20 gram ni adalah shot weight yang dikongsikan di sini. Okey, jadi kita dapati bahawa bilangan shot yang boleh kita dapati adalah 10.8 shot di sini, lebih kurang lah. Okey, jadi resident time kita boleh hitung adalah bilangan shot kali dengan cycle time. Cycle time adalah 45 second. Jadi bila kita darabkan, kita dapat lebih kurang 8.1 minit resident time. Maknanya tempoh masa material, sebutir material yang masuk daripada feed road dan berakhir di dalam acuan adalah mengambil masa 8.1 minit. Okay, ini adalah penting untuk kita memastikan bahawa material kita tidak mengalami masalah degradation ataupun masalah penurunan dari segi sifat kekuatan bahan tersebut lah. Okay. Jadi sebab itulah pemilihan mesin ini penting untuk kita buat dengan betul, di mana untuk acuan yang kecil kita padankan dengan mesin yang kecil, dan untuk acuan yang besar kita padankan dengan mesin yang besar. Okey, kita teruskan pada pengiraan kedua berkaitan dengan injection unit. Yang kedua ni adalah intensification ratio. Okay, intensification ratio di mana yang saya kongsikan dalam spesifikasi mesin sebelum ni. Ini adalah nisbah perbezaan di antara luas silinder piston hidrolik, okey, sini berbanding dengan luas barrel kita.
Jadi berdasarkan pada maklumat yang dikongsi di sini dan di sini, kita dapati bahawa luas silinder piston adalah 9,474 mm persegi dan luas untuk barrel adalah 804.2 mm persegi. Jadi intensification ratio yang kita boleh dapat di sini adalah 11.78 nisbah 1. Okey, itu adalah intensification ratio. Bermaksud di sini sekiranya 1000 ataupun 100 bar kita gunakan pressure pada piston hidrolik, bermakna kita kali dengan 11.78 untuk dapatkan pressure pada material. Okey, ini kita boleh direct pengiraan berdasarkan pada intensification ratio. Okey, seterusnya pula adalah compression ratio. Ini adalah perbezaan di segi kedalaman channel depth ataupun kedalaman saluran di bahagian feeding zone, dan juga di bahagian metering zone. Mana bila kita perhatikan, kita dapati bahawa channel depth di bahagian feeding zone lebih dalam berbanding dengan channel depth pada metering zone. Ini penting disebabkan oleh penyesuaian channel depth dengan struktur butiran material. Di mana di bahagian feeding zone material berbentuk pepecahan, solid, baru masuk ke dalam bahagian feeding zone tersebut. Jadi butiran material pepecah tersebut perlu ruang yang agak dalam untuk membolehkan dia bergerak ke hadapan. Jadi bahagian feeding zone kita dapati bahawa dia lebih dalam dari segi channel depth-nya berbanding dengan metering. Bahagian metering tak perlu terlalu dalam, memandai yang cetek sahaja disebabkan oleh pada ketika ini leburan material yang masuk, butiran material yang masuk di dalam skru ni keseluruhannya telah bertukar menjadi leburan yang sempurna dan homogen di sini. Jadi dia tak memerlukan laluan ataupun ruang pengaliran leburan yang besar, yang lebih luas. Compression ratio kita boleh kira berdasarkan kepada perbezaan channel depth tersebut lah, iaitu channel depth pada feeding zone kita bandingkan dengan channel depth pada metering zone. Jadi kalau ikut perkongsian maklumat yang ada di sini, channel depth pada feeding zone adalah 60 mm, sementara channel depth pada metering zone pula adalah 15 mm. Jadi bila kita bahagikan, kita dapati nisbah compression ratio adalah 4:1. Itu menunjukkan kedalaman pada feeding zone 4 kali ganda kedalaman yang terdapat pada channel di bahagian metering. Seterusnya yang keempat berkaitan dengan injection unit adalah kita boleh buat pengiraan berkaitan dengan short capacity ataupun short size ataupun jumlah jarak pengambilan material. Jumlah pergerakan skru ke belakang untuk mengambil material. Jadi berdasarkan maklumat yang dikongsikan di sini, kita boleh katakan bahawa maksimum injection stroke adalah 70 cm. Ini sebagai satu contoh lah. Maksimum injection stroke adalah 70 cm dan juga maksimum shock volume adalah setelah kita buat pengiraan, kita dapati maksimum shock volume adalah 216 gram. Jadi berdasarkan maklumat yang diberi, kita boleh buat pengiraan, di mana di sini juga dimaklumkan, diberitahu bahawa short size untuk berat produk adalah 50 gram. Mana di sini kita boleh buat pengiraan di mana short size yang kita perlukan adalah 50 gram. Berat produk tersebut kita bahagilah dengan 216 gram, iaitu shock volume maksimum. Kita boleh darablah dengan maksimum injection stroke ataupun jarak pengambilan maksimum, iaitu 70 cm.
Jadi apabila kita buat pengiraan, kita dapati hasil yang kita dapat adalah short size yang diperlukan untuk produk seberat 50 gram ini adalah 23.15 cm. Okay, ini adalah cara pengiraan yang berkaitan, di mana cara pengiraan ini adalah berbeza mengikut diameter skru, mengikut jarak maksimum injection stroke, shock volume maksimum pada sesuatu mesin dan sebagainya lah. Okey. Okey, seterusnya kita yang keempat, iaitu short distance untuk materi, pun lebih kurang yang tadi juga, tapi yang ini pengiraannya adalah berdasarkan kepada ukuran, bukan berdasarkan kepada berat jumlah material yang kita perlukan tadi. Untuk pengiraan tadi, ia ada melibatkan berat, okey. Yang ini melibatkan saiz, okey, produk yang kita hasil. Kita bayangkan bahawa produk yang dipaparkan di sini adalah produk yang solid, mana produk yang padu di dalamnya, tidak ada rongga di dalamnya. Okay, jadi di sini kita boleh dapatkan volume adalah isi padu bagi produk. Senang untuk kita bandingkan dengan isi padu leburan di dalam barrel nanti. Okay, volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kita dapat setelah pengiraan, kita dapat 27,000 milimeter padu. Okay. Material yang kita perlukan untuk menghasilkan produk yang seperti mana yang dikongsikan di sini. Okay, jadi berbalik kepada maklumat yang dikongsikan di sebelah kanan ini juga, ini adalah berkaitan dengan screw displacement. Ini menunjukkan bahawa sejumlah material yang kita boleh dapatkan apabila shock volume maksimum ataupun pergerakan skru maksimum ke belakang. Okay, kita dapat 907.46 mm kuasa 2. Okay, mm persegilah luasnya. Okay. Jadi apabila kita bahagikan volume dengan area berdasarkan formula segitiga ni, volume distance bahagi kali dengan area. Jadi apabila kita ingin mencari distance, okay, kita dapati formulanya adalah volume bahagi dengan area. Jadi apabila kita bahagikan 27,000 dengan 907.46, kita dapati bahawa distance, jarak pengambilan material yang diperlukan untuk produk ini, produk yang dikongsikan ini adalah 29.7 mm. Short distance sama macam tadi, tetapi kita sesuaikan dengan maklumat yang kita dapat. Okay, seterusnya yang akhir sekali adalah berkaitan dengan plastic pressure, iaitu tekanan yang dihasilkan oleh leburan plastik hasil daripada tolakan daripada hydraulic cylinder. Okay, bagi mesin-mesin yang menggunakan sistem pemacu jenis hidrolik lah. Okay, daripada maklumat yang dikongsikan di sini, okay, daripada exercise ataupun daripada soalan tugasan di sini, menunjukkan bahawa piston size-nya, diameter piston silinder adalah 12 cm dan distance barrel diameter barrel adalah 4 cm. Injection pressure adalah 100 bar. Jadi pengiraan yang ingin dicari di sini adalah RI dan juga material pressure. Okay. RI seperti mana yang kita dah bincangkan dalam slide sebelum ini. Okay, sebelum ni pengiraannya adalah perbezaan luas di antara silinder piston dengan luas barrel. Jadi kita dapati bahawa intensification ratio dalam pengiraan yang sebelum ni adalah 8.1 nisbah 1. Jadi bermaksud di sini adalah plastic pressure adalah 8.1 kali ganda tekanan plastic pressure tersebut 8.1 kali ganda berbanding dengan
injection pressure ataupun pressure daripada minyak hidrolik yang terbentuk di dalam piston silinder. Okey. Jadi dekat sini kita boleh gunakan pendarapan secara direct. Kat sini material pressure adalah injection pressure darab dengan RI ataupun intensification ratio. Jadi seperti yang dikongsikan, injection pressure adalah 100 bar kali dengan 8.1 RI, kita dapat 810 bar. Ini menunjukkan secara kesimpulannya adalah plastic pressure yang terbentuk hasil daripada injection pressure 100 bar adalah 810 bar. Itu adalah nilai plastic pressure yang terbentuk semasa proses suntikan berlaku. Okey, saya harap di sini para pelajar bolehlah memahami sedikit apa yang saya cuba kongsikan di sini berkaitan dengan kaedah-kaedah pengiraan meliputi beberapa aspek seperti mode, material, machine yang kita bagi kepada injection unit dan clamping unit. Jadi saya harap pengetahuan ini sangat penting apabila kita menjalankan proses amali nanti. Jadi pengiraan-pengiraan ini perlu para pelajar semua lakukan bagi mendapatkan kepastian bagi membuat pemilihan mesin yang paling sesuai dengan production kita. Okey, saya setakat itu dulu perkongsian saya. Sebenarnya yang saya nyatakan sebelum ini juga, ini adalah salah satu lagi alternatif untuk anda mendapat bahan online ini melalui channel YouTube. Jadi sila pergi kepada channel YouTube yang saya bina dengan alamat web Cikgu Hakimi LPJ ataupun Hakimi Adam YouTube. Okey, di situ saya kongsikan semua bahan-bahan online yang berkaitan dengan injection molding. Okey, jadi selamat mencuba. Semoga memberi manfaat pada pelajar semua. Okey, sehingga sini dulu untuk kuliah online kita pada kali ini. Jadi saya telah melengkapi slot yang ke-6 dengan 2 video penerangan. Jadi saya harap pelajar dapatlah sedikit kefahaman berkaitan dengan apa yang saya cuba kongsikan. Jadi sehingga di sini dulu untuk kali ini. Kita berjumpa dalam slot kuliah yang akan datang. Okey. Dari masa ke semasa. Jadi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.